Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS semakin mendapat perhatian. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Aliz dalam laporan berita tengah malam. Saudara, seramai 360,469 pencarum Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS direkodkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sehingga 18 Februari. Ia merupakan peningkatan hampir 500% berbanding jumlah pencarum pada 2020. Justru Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menyeru lebih ramai majikan tampil menyokong usaha memperluas manfaat pelindungan sosial khusus bagi golongan bekerja sendiri. Dan 20% sepatutnya daripada pengguna, tetapi saya ucapkan terima kasih pihak Foodpanda telah mengeluarkan 10% daripada balance 20% itu untuk menunjukkan bukan saja komitmen mereka sebagai CSR mereka untuk membantu golongan B40. Ini satu usaha yang baik. Saya percaya lagi banyak syarikat-syarikat akan tampil hadapan untuk mengikut jejak langkah Foodpanda untuk membantu golongan B40 dalam keadaan hari ini. Kerajaan menerusi bajet 2022 memperkenalkan Skim Pekerjaan Sendiri SPS padanan caruman bagi memantapkan lagi SKSPS. Inisiatif berkenaan menyaksikan majikan menyumbang 10% daripada bayaran caruman pekerja, manakala pekerja hanya perlu membayar 10% daripada nilai caruman. Kerajaan pula akan menyumbang 80% kepada caruman pelan dua pekerja. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU melibatkan platform penghantaran Foodpanda dengan Perkeso di Ibu Negara. Perkembangan industri nano mampu memberi impak kepada sosioekonomi keluarga Malaysia. Ia melalui ketersediaan 33,000 peluang pekerjaan selain berupaya menyumbang 151 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba dengan Malaysian Nanotechnology Industrial Group MNIG akan berperanan sebagai platform kerjasama antara syarikat nanoteknologi dan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta membantu penyelarasan antara syarikat dalam rantaian bekalan produk nanoteknologi. Kenaikan tadi, ini merupakan langkah awal untuk penubuhan Malaysian Nanotechnology Industrial Group ataupun MNIG, iaitu penubuhan yang akan menghimpunkan pemain industri nano di Malaysia sekaligus mengurangkan jurang penglibatan dalam ekosistem nanoteknologi negara. Diharap Malaysian Nanotechnology Industrial Group ini menjadi platform terbaik ke arah penglibatan lebih banyak industri dalam bidang nanoteknologi, seterusnya mampu menembusi pasaran antarabangsa. Beliau ditemui selepas majlis sesi libat urus secara hybrid bersama lebih 30 wakil syarikat nanoteknologi di Putrajaya. Satu badan khas mengurus hal ehwal penggiat industri kreatif, khususnya pelakon, perlu dibentuk bagi mengiktiraf kerjaya seni lakon secara lebih profesional. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata sudah tiba masanya perkara itu dilihat secara lebih spesifik. Ini terutama dalam soal bayaran royalti kepada pelakon, sama seperti penggiat industri kreatif dalam bidang muzik, penulisan kreatif dan penerbitan. Ujarnya untuk mengangkat seni lakon sebagai satu profesyen yang unggul, semua persatuan sedia ada yang berkaitan perlu duduk berbincang, mencari kaedah terbaik menyelesaikan isu tersebut serta membela nasib golongan pelakon secara tuntas. Saya dapati terlalu banyak persatuan berbagai-bagai, tapi masih lagi persatuan itu bersifat kebajikan, bukan persatuan menjaga profesionalisme.
Kalau kita tengok arkitek, dia ada Pertubuhan Arkitek Malaysia, Town Planners ada Malaysian Institute of Planners, ada Board of Surveyors. Dia menjadi profesional kerana mereka mempunyai persatuan yang menjaga profesionalismnya. Kalau nak dijadikan itu sebagai satu profession, saya cadangkan supaya ada dia punya board of governors yang mengawal etika, yang mengawal profession, yang mengawal, dan kalau itu ada, barangkali kaedah nak membayar royalty kepada mereka yang diiktiraf a licensed actor ataupun a professional actor. Jadi lebih mudah kita nak regulate. Kalau open-ended, everybody claim dia pelakon. Dalam pada itu, para penggiat seni tanah air boleh mengemukakan cadangan karya masing-masing untuk dipertimbangkan pada sesi penilaian atau pitching yang akan dibuka bermula 20 April ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata peluang turut terbuka kepada karya-karya yang gagal terpilih pada sesi penilaian sebelum ini. Pada 20 ini kita akan mula mengeluarkan iklan untuk memaklumkan kepada penggiat-penggiat, pada produser dan sebagainya, mereka boleh memohon mengemukakan cadangan-cadangan karya-karya yang terbaru. Pada masa yang sama, saya juga mendapat pengesyoran bahawasanya baki daripada mereka yang tak berjaya dalam pitching sebelumnya patutnya terus disambung, diambil saja yang itu. Kita telah timbangkan perkara itu, tapi saya rasa kita perlu membuka kepada idea-idea terbaru yang terkini lah, ya. Sebab kita tahu tiap-tiap hasil kreatif itu dia ada juga obsolescence-nya, ada juga tempoh kesesuaiannya. Jadi mungkin mereka yang telah mengemukakan pitching dulu tak berjaya, mereka boleh mencuba ataupun boleh memodifikasikan sikit konten yang telah mereka syorkan. Tan Sri Anwar ditemui media usai program Borak Dulu bersama penggiat industri seni tanah air yang diadakan sempena Majlis Apresiasi bersama media bersempena pelancaran program khas Syawal 2022. Pembangunan otomotif High Tech Valley AHTV mampu menjadikan negara sebuah hub pengeluar kenderaan elektrik dan pembekal komponen berkaitannya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembangunan itu juga dilihat dapat menarik minat pelabur asing khususnya dari China dan negara lain kerana berpotensi memperkasa ekosistem dunia otomotif dalam satu kawasan yang besar. Jika di negara lain seperti Amerika Syarikat boleh bangga dengan Detroit, sebuah daerah yang terkenal dengan industri pembuatan keretanya, tidak mustahil satu hari nanti Tanjung Malim akan dikenali sebagai hub permotoran yang hebat di rantau. Bercakap pada majlis pelancaran AHTV petang tadi, Perdana Menteri berkata Tanjung Malim bakal menyaksikan limpahan ekonomi daripada aktiviti projek pembangunan AHTV yang dijangka menjana peluang pekerjaan sebanyak 370,000 sepanjang pembinaan dan 160,000 apabila beroperasi kelak. Pembangunan lain yang mempunyai rantaian ekonominya seperti taman perindustrian dan pembangunan hartanah bagi tujuan komersial secara keseluruhannya berpotensi menjana sebanyak 32 bilion ringgit menjelang 2030. Beliau menjelaskan pembangunan AHTV telah dicadangkan lebih 10 tahun lalu bagi memantapkan operasi penghilangan proton dari Shah Alam, Selangor ke Tanjung Malim supaya lebih berpusat dan mampu meningkatkan produktiviti. Beliau turut berharap pelancaran AHTV menjadi penanda aras kepada satu lagi pembangunan negara yang berimpak tinggi dan memacu kejayaan negara secara holistik. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI membangunkan sebuah pusat latihan dan penyelidikan atau Centre of Advanced Automotive Research and Training CAART. Ia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja terlatih, pendidikan dan penyelidikan. Jelas beliau, CAART akan memberi tumpuan kepada penyelidikan latihan kemahiran, pembangunan sumber manusia serta penyelenggaraan teknologi automotif terkini.
saya juga mencadangkan agar Universiti Pendidikan Sultan Idris membangunkan sebuah pusat pelatihan dan penyelidikan iaitu Center of Advanced Automotive Research and Training. Ini bagi memastikan permintaan dan bekalan dari segi teknologi terkini, latihan serta sumber tenaga manusia di AHTV ini dapat dilestarikan secara kronologis. 29 kekosongan jawatan di Kementerian Luar akan diisi segera. Jelas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah ketika ini tugasan digalas oleh kuasa usaha sementara. Kita juga tengah berbincang dengan Kementerian Luar Negara bagaimana perlu buat pengisian dengan segera, ya. Dan kita juga telah berbincang dengan KSU, Kementerian Luar Negara, dan melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan kelewatan dan sebagainya. Dan sebelum ini kita pun telah adakan perbincangan bagaimana kita boleh membuat penjajaran semula jawatan-jawatan di luar negara dan sebagainya supaya dapat menghasilkan satu return of investment yang baik, ya. Dan minggu depan kita ada besok kita juga adakan mesyuarat jugalah untuk melihat pengisian dan juga garis panduan yang baik kita boleh sediakan dalam pengisian-pengisian ini supaya ia dapat dilaksanakan dengan cepat bagi memenuhi keperluan negara. Beliau berkata demikian dalam majlis sesi media bersama Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di Putrajaya. Tambah beliau, ia disebabkan persaraan dan pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada pergerakan diplomat. Sementara itu, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam menjelaskan tiada istilah cold storage dalam perkhidmatan awam dan menggesa agar kefahaman berkaitannya diperbetulkan semula. Dia tak ada cold storage di dalam perkhidmatan awam. Ya, mereka dibayar gaji. Ya, gaji tak dipotong. Ya, setiap kali gaji dibayar mereka dibagi tugasan. Ya, dan kursus dan sebagainya. Ya. Dalam perkhidmatan awam, orang berkursus pun dibayar gaji. Cuti bergaji penuh, cuti belajar. Jadi mungkin masyarakat ni interpretasi dia berbeza-beza. Jadi kita berbetulkanlah. Ada dikata dipoolkan. Dipoolkan mungkin pegawai-pegawai lain pun ada juga sementara menunggu penempatan baru. Yang cuti belajar itu dipoolkan, kata bukannya negatif. Tambah beliau, penjawat awam sentiasa bersedia untuk ditukarkan kerana ia adalah ikrar perkhidmatan awam, berkhidmat tanpa rasa takut atau berkepentingan. Mengulas dua pegawai tinggi Wisma Putra bertugas di Emirat Arab Bersatu UAE yang dipanggil balik dan dikenakan tindakan cold storage adalah tidak benar. Seramai 3,281 calon yang gagal melepasi tapisan bagi lantikan tetap jawatan pegawai perubatan grade UD43, UD41 akan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia bagi proses tapisan akhir berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA melalui kenyataan media memaklumkan jika semakan mendapati calon memenuhi semua syarat ditetapkan, calon akan dipanggil untuk temu duga. 16 Mac lalu, sejumlah 10,593 permohonan telah diterima daripada jumlah tersebut. Sementara 3,281 calon didapati tidak melepasi tapisan syarat wajib kerana tiada maklumat pendaftaran penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia MMC dan bidang pengkhususan perubatan. Calon boleh menyemak status terkini permohonan mulai 22 April depan. Di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu,
Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Bersua kembali. Pemberian lesen bank digital kepada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa mampu memperkuat sektor tersebut. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata pihaknya menyokong penuh hasrat Angkasa mendapatkan lesen tersebut daripada Bank Negara Malaysia BNM, seterusnya menawarkan produk perbankan secara digital kepada pelanggan. Kita harap pihak Bank Negara yang mengeluarkan lesen bank digital ni akan dapat pertimbangkan, sebab saya telah dimaklumkan bahawa Angkasa salah satu yang ada memohon untuk memulakan bank digital ini. Jadi kalau Angkasa ni dapat diberikan lesen bank digital ni, ini menunjukkan Angkasa mewakili koperasi. Yang koperasi ni yang saya kata kita sekarang ada 2 bank lah. Dan kalau Angkasa pula dapat bank digital, ini akan memberikan satu semangat baru lagi kepada gerakan koperasi dalam negara kita. Beliau ditemui pada majlis berbuka puasa sempena Semarak Jubli Emas Angkasa dan sambutan 100 tahun koperasi di Kelana Jaya. Terdahulu, Angkasa dengan kerjasama Boasted Holding Berhad menubuhkan My Angkasa Digital Services untuk mendapatkan lesen perbankan Islam digital daripada BNM. Ia tertumpu kepada segmen pasaran B40, koperasi dan perindustrian kecil dan sederhana PKS bagi membolehkan mereka menjadi pasaran terbesar dalam ekonomi digital. Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia iBiaya bakal dilancarkan Khamis ini. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Azhar Ahmad, iBiaya merupakan salah satu dari 4 komponen program pemilikan rumah HOPE yang bermatlamatkan satu keluarga, satu rumah. Ia menyediakan pembiayaan kepada individu yang berhadapan dengan masalah akses kepada pembiayaan perumahan. 3 skim pembiayaan ditawarkan iaitu skim jaminan kredit perumahan, skim rumah pertamaku SRP dan skim rent to own RTO. Perkara yang penting kerana kalau kita sediakan rumah saja, kita ada produk rumah, tetapi tidak ada orang kata kemudahan pembiayaan yang boleh diperolehi oleh bakal pembeli, maka ianya tidak lengkap dari segi proses. Kita ada rumah, ada produk tapi tak ada orang beli. Jadi terutamanya kepada golongan B40 dan M40 yang selalunya menghadapi masalah dari segi akses pembiayaan untuk mendapatkan perumahan. Majlis pelancaran iBiaya akan disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan bersama Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kerjasama strategik antara Tenaga Nasional Berhad TNB dan SP Setia Berhad dalam menyediakan penyelesaian tenaga pintar dan tenaga boleh baharu akan membantu kerajaan mencapai 45% pengurangan gas rumah hijau menjelang 2030. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad, penyediaan panel solar bumbung oleh TNB di unit kediaman dan komersial SP Setia mampu mengoptimumkan kos elektrik dan menyokong agenda kelestarian. Kalau lebih banyak lagi rumah memasang solar panel, ini akan membangunkan satu industri baru untuk Malaysia, dan kita akan menggunakan panel solar panel yang kita keluarkan in very large quantities di Malaysia dapat digunakan dalam negara kita, bukan saja ekspor tetapi untuk domestic consumption.
Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Tanda Tangan Perjanjian Persefahaman MOU antara SP Setia Berhad dan Tenaga Nasional Berhad di Putrajaya. MOU membolehkan pemasangan sistem solar fotovoltaik PV di atas bumbung dan persediaan pemasangan penyelesaian bateri serta kemudahan mengecas kenderaan elektrik dalam projek pembangunan kediaman dan komersial SP Setia akan datang. Inisiatif ini selaras Hala 7 Kelestarian TNB dan Pelan Hala 7 Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus ESG SP Setia menuju pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Trend penerbangan antarabangsa ke Malaysia meningkat antara 30 hingga 40% sehari selepas sempadan dibuka berbanding 2019. Jelas Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Dr. Santara Kumar, pihaknya optimis trend tersebut dijangka terus meningkat dalam tempoh 6 bulan. Ia didorong kerjasama erat antara pejabat pelancongan di negara berkaitan selain langkah mempromosikan produk yang terus dipergiat. Kita di MOTEC amat positif dalam jangka masa 6 bulan ini dan khususnya apabila adanya perayaan cuti sekolah dan juga cuti-cuti istimewa yang melibatkan di negara-negara jiran. Kita akan dapat lebih ramai pelawat. Tapi destinasi tertentu, khususnya seperti saudara tanya, contohnya kalau kita katakan Kota Kinabalu, dulu banyak menerima pelawat daripada negara China, tapi bila negara China sekarang dia belum buka. Tapi ianya akan kita atasi dengan kita pasarkan produk-produk kita di negara India dan juga Arab dan juga sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media Pameran Hadiah Malaysia ke-12 di Ibu Negara. Program yang berlangsung selama 3 hari itu merupakan pameran hadiah cenderamata dan alat tulis terbesar di rantau ASEAN. Ia menjadi platform yang menghimpunkan lebih 200 gerai yang terdiri daripada pengusaha industri cenderamata tempatan dan antarabangsa. Perbezaan kos menunaikan ibadat haji bergantung kepada permintaan jemaah sendiri melalui pakej yang disediakan tabung haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata ia suatu hal yang akan dimaklumkan kepada jemaah setiap kali sebelum membuat urusan tempahan. Tambah beliau, bantuan juga akan diberi kepada para jemaah oleh TH melalui keuntungan pendeposit jemaah yang terlibat. Kalau kita nak buat perbandingan, biarlah banding tu antara Apple dengan Apple. Bukannya Apple dengan Orange. Itu yang perlu kita faham dalam konteks seperti begini. Yang keduanya, dari segi servis yang diberikan oleh tabung haji. Makannya sehari 2 kali, kedudukan hotelnya dekat, tak sampai pun 1 kilometer lebih. Kemudiannya pula kedudukan biliknya. Beliau ditemui ketika rakaman program inklusif di Angkasa Puri. Ketika ini, kuota diperuntukkan kepada setiap negara adalah kiraan 1/1000. Langkah berkenaan mengambil kira pematuhan semua kriteria penjagaan kesihatan negara Arab Saudi. Antara syarat adalah melengkapkan vaksin COVID-19 asas yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Saudi dan perlu menyerahkan keputusan negatif ujian PCR dalam tempoh 72 jam sebelum berlepas. Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman TAR kini dinaik taraf kepada status universiti penuh. Perkara itu diumumkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong yang juga pengerusi lembaga pemegang amanah institusi berkenaan. Katanya, Institut Pengajian Tinggi itu kini dikenali dengan nama baharu iaitu Universiti Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdul Rahman TAUMT. Pencapaian terbaik itu dicapai setelah penubuhannya selama 53 tahun sejak 1969. Ini adalah secara rasmi kita telah mendapat lulusan daripada MOHE, daripada kerajaan. Dan ini merupakan satu destinasi penting bagi TAR College dan TAR University
kerana selama ini kita sudah 53 tahun ditubuhkan telah melahirkan graduan lebih daripada 220,000. Selaras penaik tarafan itu, pihaknya berazam untuk memberi pendidikan terbaik kepada para pelajar di samping meningkatkan kualiti pendidikan ke peringkat antarabangsa. Jelajah Ramadan GRRTM diteruskan ke Kelantan dengan memberi penekanan kepada semangat kerjasama keluarga Malaysia dalam menyantuni mereka yang memerlukan. Bertemakan berkat Ramadan dengan kerjasama lebih 10 rakan strategik Jabatan Penyiaran Kelantan, RTM Kelantan, menyantuni warga Pusat Latihan dan Dakwah Orang Asli Puldoa di Kok Lanas, Keterih. Pengarah RTM Kelantan, Wan Azhan Wan Hamad berkata, antara aktiviti jelajah Ramadan kali ini adalah gotong royong menyediakan juadah berbuka. Kita juga membawakan rakaman rancangan Dengar Orang Mengajar, sebuah rancangan yang dinanti-nantikanlah, diminati oleh pendengar setempat dan kita bawa ke sini. Yang ini memberikan peluang kepada mereka untuk melihat sendiri bagaimana proses rakaman dan juga kerja-kerja di belakang tabir yang dilakukan oleh penerbit-penerbit kita dan juga rakan-rakan teknikal kita. Beliau berkata demikian selepas menyantuni warga asnaf di sekitar Kok Lanas petang tadi. Kita teruskan dengan segmen sukan. Persatuan Jiu-Jitsu Malaysia mengintai 6 pingat pada penampilan di Sukan SEA 2021 Hanoi, Vietnam yang dijadual berlangsung Mei depan. Pengurus skuad Jiu-Jitsu negara Syahrizal Mat Siddiq berkata, pada penampilan kali kedua ini pemilihan atlet dijalankan dengan lebih teliti berbanding 3 tahun lepas. Skuad Jiu-Jitsu menyasarkan 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi edisi kali ini. Buat persiapan kita kali ini, kami yakin bahawa sebab kita ambil iktibar daripada 2019. Saya mengaku pada 2019 kami ada sedikit masalah daripada segi pemilihan atlet. Tetapi kali ini kita telah belajar daripada sana dan saya yakin 6 atlet yang kami telah sarankan kepada OCM dan juga MSN adalah yang terbaik di dalam kategori mereka yang masing-masing. Sementara itu, Ketua Jurulatih Lim Fang Han juga yakin anak buahnya mampu merealisasikan sasaran pingat tersebut. I'm very confident to achieve the target for this year. We have been scouting without saying too much. We have been observing the neighbouring athletes. We know who are the top athletes and we know exactly what are their tendencies and what do they typically do lah. So based on that, kita pun ada buat preparation and I believe that they will be doing the same for our athletes as well. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Ali Saidil Akhbar mengucapkan Assalamualaikum, selamat berpuasa dan selamat malam keluarga Malaysia.